Dan insya-Allah mari sama-sama kita perbaiki dan perbetulkan qasad serta niat kita dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merezekikan kepada kita segala kelebihan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang ikhlas menuntut ilmu. InsyaAllah jaga adab-adab kita dalam majlis ilmu. Jangan bercakap, jangan bersembang. Siapa pun jangan bercakap, jangan bersembang. Baik, insya-Allah pagi ini kita Misbah Munir. Muka surat berapa? 48. Perenggan yang kedua, masalah yang ketiga. Muka surat 48, kitab Misbahul Munir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Masalah yang ketiga yaitu masalah yang ketiga, kedua-dua Tuhan itu bersetuju pada menjadikan lain-lain makhluk. Iaitu kedua-dua Tuhan itu bersetuju. Maksud bersetuju ni memiliki kehendak yang sama. Itu maksud bersetuju. Ini dalil akli. Dalil akli makna bukti yang menunjukkan bahawa sesungguhnya Allah itu wajib bersifat dengan satu. Mustahil Allah ataupun Tuhan itu berbilang-bilang. Jadi mana dalilnya? Ini di antara dalil-dalil bukti-bukti yang bangsa akal. Ada pun dalil yang dibangsakan kepada Quran. Dulu telah diberi oleh musannif bukti bahawasanya Tuhan itu wajib bersifat satu, tidak boleh berbilang-bilang. Dulu awal kitab musannif, awal tajuk, awal bab ni dulu dah ada dah, wa ilahukum ilahu wahid. Itu dalil Qurannya. Jadi wajib kita yang mengesahkan Allah, wajib mana-mana hamba yang mengesahkan Allah Ta'ala itu mengetahui dalil, mengetahui bukti. Kerana dalil itu peranannya supaya kita boleh berpegang teguh dengan i'tiqad kita. Kalau tanpa dalil, seseorang itu nanti boleh, akidahnya boleh bergoyang, akidahnya boleh bergoyang, tak tetap, tak teguh, dan tidak mustahil boleh tercabut akidahnya. Sebab itu perlu dalil, bukti. Dalil ni mana bukti. Bila ada bukti, kita akan bertambah yakin. Mana bukti kamu mendakwa Tuhan itu satu? Buktinya ada di dalam Quran. Bila sebut Quran, dalilnya di dalam Quran, Allah Ta'ala berfirman, wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Itu dalilnya. Pusinglah kok mana pun, dakwahlah kok mana pun, kempenlah kok mana pun, datangkanlah pelbagai syak wasangka, bisik-bisikan bagaimanapun, tetap kita sungguh-sungguh meyakini Tuhan itu satu, kerana ada dalilnya di dalam Quran. Itu dalil. Wa ilahukum ilahu wahid, ataupun qul huwallahu ahad. Baik. Adapun hari ini nak dihuraikan ataupun nak dinyatakan dalil yang bangsa fikir, dalil akli namanya. Dalil yakni bukti yang bangsa fikir, dalil akli. Itulah gunanya Allah jadikan, Allah kurniakan kepada kita ini kewarasan akal.
Akal itu, di antara fungsi akal itu ialah menghukumkan sesuatu itu patut atau tidak patut. Itu fungsi akal. Fungsi akal kita ni bukan semata-mata Allah bagi akal kita ni duk cari makan atas dunia. Tujuan utama Allah tapi kita dah salah guna akal kita. Kita dah salah gunakan akal kita. Kita tidak menggunakan akal untuk mengenal Allah. Kita tidak menggunakan akal untuk memahami selok belok ibadat yang Allah perintahkan ke atas diri kita. Allah jadikan kita supaya beribadat, tapi kita tak gunakan akal untuk beribadat. Kita tak gunakan akal untuk belajar cara beribadat yang sebenar-benar. Kita guna akal kita memikirkan tentang keduniaan. Kita gunakan akal kita mengikut nafsu. Gunakan akal kita mengikut kehendak nafsu, mencari kekayaan, mencari nama, mencari pangkat, mencari jawatan, mencari penghormatan, mencari kedudukan. Padahal Allah menjadikan kepada kita ni akal supaya mengabdikan diri kepada Allah. Guna akal untuk mengenal Allah. Tapi kita guna akal untuk mengenal dunia. Ambil tahu tentang dunia, tak ambil tahu tentang Allah. Jadi kita hamba yang khianat dengan amanah Allah Ta'ala. Kita ni hamba yang khianat. Kita bukan hamba yang amanah. Amanah tu maksudnya apa? Amanah tu maknanya menggunakan apa yang Allah pinjamkan itu kepada perkara yang Allah perintahkan. Tiba-tiba kita guna akal kita kepada benda yang Allah tidak perintahkan. Salah guna akal kita. Jadi kita khianat. Banyak lagi nikmat Allah yang kita khianat. Kita hamba khianat. Kena ingat tu, kita hamba khianat. Allah bagi kita sihat supaya boleh beribadat. Kita gunakan sihat untuk melupakan Allah. Allah bagi kita sihat supaya beribadat. Kita gunakan sihat untuk lari daripada Allah, bukan untuk dekat dengan Allah. Jadi khianat dengan nikmat sihat. Banyak salah kita kan. Allah bagi lidah supaya cakap benda baik, kita guna lidah cakap benda haram. Allah bagi hati supaya simpan Allah, simpan akhirat. Kita isikan hati kita dengan cintakan dunia. Kita banyak khianat. Jadi tak payahlah kita nak berasa kita baik. Kita jangan nak berasa kita ni hamba yang soleh, solehah. Kita ni hamba yang penuh dosa, maksiat, banyak khianat dengan Allah. Baik, ini dalilnya, bukti yang menunjukkan bahawasanya Tuhan itu mesti satu, tak boleh berbilang-bilang. Ini dalil akli, iaitu kedua-dua Tuhan itu bersetuju. Ini dibuat masalah. Seandainya ada manusia yang mengatakan Tuhan itu dua, seandainya ada manusia yang beriktikad Tuhan tu ada lebih daripada satu, dengan makna Tuhan itu berbilang-bilang. Bila sebut berbilang-bilang tu banyaklah. Paling kurang berbilang tu dua, 3, 4, 5 tu lebih lagi lah berbilang. Paling kurang dua. Apa jadi kalau Tuhan tu ada dua? Itu dalil. Kita gunakan akal untuk memikir, untuk berfikir, untuk menimbang-nimbang
untuk mengkaji, selidik, tengok apa jawapan, apa keputusan, apa natijah daripada soal siasat tu. Bukan suruh i'tiqad Tuhan tu dua. Faham tak ni? Suruh fikir apa jadi kalau Tuhan tu dua, masuk di akal ke tak masuk di akal kalau Tuhan tu dua. Tu maksud. Bukan kita main-main. Bukan kita main-main. Mana boleh main-main? Akidah mana boleh buat main-main? Jadi kalau Tuhan itu dua, sudah tentulah nanti membawa kepada ada kalanya kedua-dua Tuhan itu memiliki kehendak yang sama. Itu maksud bersetuju. Pada menjadikan lain-lain makhluk. Maknanya yang si A, Tuhan A nak buat benda lain, yang si B nak buat benda lain. Contoh tengok tu, seperti satu Tuhan menjadikan langit. Tuhan yang pertama nak jadikan langit. Jangan lupa sifat Tuhan. Bila sebut Tuhan, kehendak dia mesti lulus, mesti jadi seperti yang dia kehendak. Itu sifat Tuhan. Kalau kata Tuhan tapi kehendaknya tak jadi, itu bukan Tuhan namanya. Tuhan kehendak dia mesti lulus, Tuhan kehendak dia mesti jadi. Jadi yang nombor satu nak jadikan langit, dan yang satu lagi itu pula makna Tuhan yang kedua nak menjadikan bumi. Jadi ada berapa Tuhan tadi? Dua Yang pertama nak jadikan apa? Langit. Yang kedua nak jadikan apa? Bumi. Maka kedua-dua Tuhan itu lemah kedua-dua. Membawa kepada lemah kedua-dua Tuhan tadi. Kenapa pula lemah? Ni jawab dia. Kerana Tuhan yang membuat langit sudah tidak boleh hendak menjadikan bumi. Tuhan yang dah buat langit yang A tadi nak buat bumi dah tak boleh dah nak buat bumi. Kenapa tak boleh nak buat bumi? Kerana bumi itu sudah ada, yakni kerana bumi itu telah diciptakan oleh Tuhan yang satu lagi. Faham tak sakat tu? Boleh faham tak sakat tu? Nombor satu jadikan langit, nombor dua jadikan bumi. Jadi yang nombor satu jadikan langit tadi nak buat bumi boleh tak? Tak boleh dah. Sebab apa tak boleh? Dah ada. Kalau nak buat juga dipanggil apa? Tahsilul hasil. Nampak? Jadi Tuhan yang pertama tadi dia tak boleh dah nak buat bumi. Kenapa tak boleh nak buat bumi sedangkan dia Tuhan? Kerana bumi telah ada, kerana bumi telah diciptakan oleh Tuhan yang kedua tadi. Faham tak? Boleh nampak tak masalah tu? Jadi bila tak boleh buat bumi, dia Tuhan tak boleh nak buat. Lemah tak? Lemah. Akal boleh terima tak? Tak boleh. Lemah pada Tuhan? Tak boleh. Akal tak boleh terima. Kemudian Tuhan yang menjadikan bumi itu pula lemah nak menjadikan langit. Sebab apa? Kerana langit itu sudah langit itu sudah ada kerana dijadikan oleh Tuhan yang pertama tadi dah. Jadi dua-dua ni kehendak dia tak lulus. Nak buat bumi dah tak boleh kerana bumi dah ada, nak buat langit pun tak boleh kerana langit dah ada dah. Sedangkan dia Tuhan. Kalau kata makhluk nak buat tak jadi, memang kena pada tempat. Betul? Ini Tuhan nak buat tapi tak lulus. Mana layak Tuhan macam tu? Akal tak boleh terima. Akal yang waras tak boleh terima. Akal yang waras tak boleh terima sebagai Tuhan tapi ada kehendak yang tak lulus. Itu bukan Tuhan. Waktu kena faham. Kita duk sebut Tuhan tu biar faham apa makna Tuhan.
Sebab tu suruh kenal Tuhan. Apa sifat Tuhan? Bukan Tuhan tu Allah, Allah tu Tuhan. Bukan sekadar tu. Allah tu nama bagi Tuhan. Apa sifat Allah? Apa sifat Allah sebagai Tuhan? Kehendaknya mesti lurus. Kalau Tuhan kehendaknya tak jadi, kehendak dia tertahan, itu bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Sebab tu kita tak layak nak ngaku Tuhan. Faham? Kita tak layak nak ngaku Tuhan. Tak ada sifat Tuhan tu pada kita. Tak ada sifat Tuhan tu pada kita. Tak ada nak ngaku Tuhan ke mana. Kehendak tak lulus. Kita nak benda lain jadi lagu lain. Benda tak nak kita dapat. Benda nak tak dapat. Tuhan apa je. Faham tak? Kita ni hamba, kita ni lemah, kita ni dhaif, kita ni bergantung dengan Tuhan. Faham tak masalah tadi tu? Boleh faham, alhamdulillah. Tak faham tak apa, mengaji lagi. Mengaji ni, ilmu ni bukan sekejap tuan-tuan. Ilmu tauhid ni bukan ilmu murah pasar malam boleh dapat. Benda murah kat pasar malam boleh. Ilmu tauhid ni ilmu mahal, ilmu yang paling mahal sekali. Kerana asbab ilmu ni, seseorang itu memiliki iman yang sah, iman yang sah, iman yang betul, iman yang diterima. Tanpa belajar ilmu tauhid ni, kata ulama, iman seseorang itu belum pasti sah lagi. Tak belajar tauhid, imannya belum tentu sah lagi. Kalau sekadar kita tahu Tuhan tu namanya Allah, tak cukup tuan-tuan. Orang kafir pun tahu. Orang kafir pun tahu Tuhan tu namanya Allah. Orang kafir pun tahu. Sebab tu kita disuruh belajar ilmu sifat 20 ni, supaya memahami apa sifat Tuhan. Bila sebut Tuhan, apa sifat dia yang mesti ada pada dia, dan yang tak boleh ada pada dia, dan yang harus ada pada dia. Itu kan maksud kenal Tuhan. Kita tak tahu lagi. Kalau tanya, kalau seandainya lah tiba-tiba orang panggil kita, Mamat mari sini jap, nak tanya apa sifat Tuhan. Kita nak jawab apa? Boleh jadi kita boleh jawab 1, 2 je. Yang ulama kata tak dapat tidak, mesti 20 ataupun 13. Apa sifat Tuhan yang 13 tu, yang dah muafakat ulama usuluddin kata mesti kena tahu? Kita dah tahu belum? Tak tahu lagi. Tak tahu makna tak kenal Tuhan lagi. Jadi mengajilah. Bila dah tahu kita tak kenal Tuhan, kenalah mengaji. Jangan sombong. Jangan tak tahu tak kata tahu. Jangan tak kenal kata kenal. Kena buang sombong kita ni. Kita ni tak nak mengaji sebab sombong sebenarnya. Sombong, bodoh, sombong. Tak kenal Tuhan, tapi bila ajak mengaji tak mau. Tak nak. Aku dah kenal Tuhan dah. Apa sifat Tuhan? Entahlah. Makna tak kenal lagi, marilah mengaji. Tak mau, aku dah kenal Tuhan dah. Itu masalah. Kena buang sifat sombong kita, baru boleh mengaji. Selagi ada sifat sombong dalam diri kita, Allah akan halang kita. Allah haramkan daripada mendapat benda yang sebenar. Sebab tu Allah suruh buang sifat takabbur dalam hati kita. Merasa lebih pandai, merasa lebih tahu, merasa dah pandai, ataupun penyakit ujub. Penyakit ujub, perasan dalam hati. Perasan dah kenal Tuhan, rupanya tak kenal pun. Perasan aja. Dia kata dia kenal Tuhan sebab dia tahu Tuhan tu nama dia Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ulama kata mengenal Tuhan bukan mengenal nama. Kata ulama, maksud mengenal Tuhan bukan mengenal nama. Memahami sifat-sifat Tuhan, itu maksud mengenal Tuhan, bukan menghafal nama-nama Tuhan. Faham tak?
Hafal 99 tu Asmaul Husna tu. Tak masuk tak kata pun orang mengenal Tuhan. Asmaul Husna tu. Hafal Asmaul Husna. Kata ulama, maksud mengenal yang dikendaki dengan mengenal Tuhan yang wajib atas laki-laki dan perempuan itu ialah mengetahui, memahami tiap-tiap satu daripada 20 sifat-sifat yang mesti ada pada Tuhan tu. 20 tu mesti kena tahu. Wujud Allah, apa erti wujud, apa huraikan, apa maksud kewujudan Allah, sehingga boleh kita membezakan kewujudan Allah dengan kewujudan makhluk. Apa beza wujud Allah dengan wujud makhluk? Apa beza ada Allah dengan ada makhluk? Allah Ta'ala bersifat apa lagi? Sifat Tuhan apa? Sedia kala. Apa maksud Allah sedia kala? Supaya boleh bezakan dengan makhluk. Sedia kala Allah apa maksud? Sedia ada makhluk apa maksud? Nampak tak dah? Kita tak boleh beza lagi. Orang kata Allah sedia kala. Apa maksud sedia kala? Dah lama ada. Allah dah lama ada. Dah lama ada bukan sedia kala. Dah lama ada itu sifat makhluk. Sedia kala dengan makna tidak ada permulaan. Itu maksud sedia kala. Kalau yang kita faham Allah tu dah lama ada, itu sifat makhluk. Kita dah meletakkan sifat makhluk pada Allah. Apa hukum dia? Rosak akidah. Meletakkan sifat makhluk pada Allah tu syirik, kufur, kafir, murtad. Faham tak? Orang panggil mengaji, marilah mengaji, marilah belajar. Kalau benda lain sia-sia, kita boleh ruangkan masa berjam-jam, berjoging berjam, pocor-pocor berjam, gimnastik berjam, pasar malam berjam, shopping komplek berjam, kedai tom yam berjam, lepak tepi laut berjam, mancing berjam, main bola berjam, kuliah 1 jam tak boleh seminggu. Tamaknya kita, halobanya kita dengan dunia, bakhil dengan akhirat, tapi nak masuk syurga. Nak masuk syurga, nak Allah masukkan syurga, tapi kita sendiri bakhil, sayang waktu nak korbankan untuk agama, sayang masa nak dibelanjakan kepada ilmu yang nak menjadikan asbab amalan kita betul diterima oleh Allah, tapi nak masuk syurga. Macam mana batu Imam Ghazali kata, ramai nanti di hari kiamat yang takkan direzekikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun di dunia dulu dia dah dengar tentang hebatnya syurga, sempurnanya syurga, lazatnya syurga, nikmatnya syurga, tapi akhirnya di hari kiamat dia tak dapat masuk. Sebab apa? Cara beribadatnya salah. Cara beribadatnya salah. Nak Allah masukkan syurga, tapi tak buat sebab. Apa sebab-sebab nak masuk syurga? Kena beramal dengan betul. Nak betul tu macam mana? Kena mengaji. Kita tak nak mengaji, kita tak nak belajar, mana mungkin ibadat kita betul? Tak belajar. Orang yang belajar ni pun ibadat banyak melungkup. Yang mengaji ni pun banyak terkandas dalam ibadat ni Allah tak terima, apatah lagi yang tak mengaji. Betul tidak? Dah nak masuk syurga, tadah tangan, ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Bagi kebaikan dunia, bagi kebaikan akhirat. Tapi usaha kita tak buat. Bakhil dengan masa. Kalau tentang dunia, kita bukan main, sedia nak bagi masa berapa jam pun boleh, tak ada masalah. Dia sebut mengaji je, macam-macam alasan kita bagi. Sibuklah, sakitlah, inilah, itulah, nenek meninggal lah, nenek kahwin lah. Baik. Tu jangan kita mengaku dah kenal Tuhan, dah kenal Tuhan. Tanya diri kita, dah kenal Tuhan ke belum? Apa maksud kenal Tuhan? Dah tahu ke belum sifat yang wajib, yang mustahil, yang harus pada Allah? Tu dah tahu ke belum satu persatu sifat yang wajib, yang mustahil, yang harus bagi Allah? Dah tahu ke belum? Satu persatu hurai,
faham betul-betul, sehingga dia boleh membezakan. Kalau kata Allah ada ilmu, apa beza ilmu Allah dengan ilmu makhluk? Kalau kata Allah mendengar, apa beza mendengar Allah dengan mendengar makhluk? Apa beza mengetahui Allah dengan makhluk? Apa beza wujud Allah dengan wujud makhluk? Apa beza kuasa Allah dengan kuasa makhluk? Boleh hurai tak? Tak boleh, mana tak lepas lagi. Tak lepas lagi. Kena mengaji. Sampai bila? Sampai mati kena mengaji. Sampai orang mengajikan kita. Faham? Mengaji sampai orang mengajikan kita. Pun kalau ada orang sudi nak mengajikan kita, kalau tidak mati busuk macam itulah kita. Mana tahu mati dalam hutan, orang tak jumpa. Busuk situ lah. Datang binatang buah makan bangkai kita. Tak mustahil. Mengaji. Jangan terpengaruh dengan pahaman-pahaman Wahabi itu kata tak wajib mengaji sifat 20 ni. Baik. Maka kedua-dua itu lemah. Lemah sebab apa lemah tadi? Sebab kehendaknya tak lulus. Ingat tak? Bila sebut Tuhan, kehendaknya mesti jadi. Tiba-tiba dalam masalah ni, bila kita buat masalah, bila kita timbulkan masalah untuk uji kaji selidik, dapat jawapan ada lemah pada dua-dua Tuhan tadi. Oleh yang demikian tak bolehlah nak kata ada Tuhan lebih daripada satu, tak boleh. Tetap Tuhan tu satu, tak boleh berbilang-bilang. Maka kedua-dua Tuhan itu lemah, dan iaitu lemah Tuhan mustahil. Kenapa Tuhan lemah itu hukumnya mustahil? Kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Kerana makhluk ini sudah ada. Makhluk inilah dalil, makhluk inilah bukti Tuhan itu tidak lemah sekali-kali. Kalau Tuhan tu lemah, nescaya dia tidak akan menciptakan makhluk. Sedangkan makhluk dah ada dah ni. Ni saya boleh bercakap, ni makhluk lah ni. Tuan-tuan, perempuan ada ni makhluk lah ni. TikTok ni makhluk lah ni. Handphone tu makhluk lah tu. Penglihatan, pendengaran kita tu makhluk lah tu. Kefahaman kita tu makhluk lah tu. Faham? Jadi bolehkah ada makhluk kalau tak ada khalik? Bolehkah ada makhluk kalau tak ada khalik? Boleh tak ada yang makhluk kalau tak ada yang menciptakan? Mustahil. Jadi adanya kita makhluk ni menunjukkan ada Tuhan yang menciptakan, yang mana Tuhan menciptakan itu mestilah bersifat dengan maha kuasa. Kalau begitu, tetaplah, yakinlah, jazamlah Tuhan itu satu, tidak berbilang-bilang. Jadi jangan terpedaya, jangan terpengaruh dengan bisikan-bisikan syaitan ataupun iblis ataupun nafsu ataupun manusia yang seperti syaitan yang mengajak kita mempercayai Tuhan itu ada lebih daripada satu. Jangan percaya. Itu kepercayaan yang sesat, lagi menyesatkan ni. Tuhan itu tetap satu, tidak berbilang-bilang. Dan jika kedua-dua Tuhan itu berselisih dan berbalah, ini makna berselisih ni kehendak lain-lain. Satunya itu tadi kata dua tuan-tuan. Ini tadi masalah ni semua buat masalah kalau ada dua Tuhan. Kalau ada 10 macam mana? Lagi tak jadi kerja. Lagi Jahannam jadinya. Faham? Dua ni pun membawa kepada akal tak boleh terima. Kalau 10 Tuhan, lagi dia jadi Jahannam. Patutlah bagi kita akal. Bagi kita akal. Sebab kalau orang kafir, dia tak beriman dengan Quran, dia tak beriman dengan hadis. Tapi kalau kita suruh dipikir, dia boleh faham. Sebab dia waras. Contoh kalau ada kawan-kawan kita yang bukan Islam nak tanya tentang Tuhan,
bukti ada Tuhan, bukti kuasa Tuhan, bukti Tuhan tu satu. Jangan kita bacakan Quran, dia memang tak percaya Quran, faham tak? Tapi kita boleh terangkan dia dengan cara berfikir sebab dia waras. Dia cerdik, dia waras. Kalau tunjukkan tai dengan kuih, dia boleh beza. Itu maksud waras, faham? Jadi kalau kita terangkan Tuhan ni begini sifat Tuhan, dia mesti kuasa, apa yang dia nak buat mesti jadi. Nampak tak tu? Bagi dia faham Tuhan tu dulu. Bila dia tak faham maksud Tuhan tu, sebab tu dia boleh terima banyak Tuhan. Pada dia kalau banyak lagi bagus, lagi banyak lagi kuat pada dia kata. Begitulah juga pada nafsu kita ni, kalau tak mengaji ni, na'udzubillah min zalik, memang fikirnya tu lagi banyak Tuhan lagi kuasa, lagi hebat lah. Yang fahamnya macam tu. Rupa-rupanya tak, lagi banyak lagi zahirlah kelemahan tu Tuhan tadi. Ada 10 Tuhan. Contohlah ada 10 Tuhan. Yang pertama, jadikan botol mineral ni daripada tak ada kepada ada botol mineral ni. Baik, adakah yang Tuhan yang 9 lagi, adakah Tuhan yang 9 lagi boleh menciptakan botol mineral yang sama? Tidak. Boleh tak? Ada 10 Tuhan. Yang pertama menjadikan botol mineral ni daripada tak ada kepada ada. Soalannya, yang 9 Tuhan lagi tadi tu, boleh tak nak jadikan botol mineral yang ada yang sama? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Benda dah ada. Benda dah ada dah. Kalau dia nak buat botol mineral yang lain, yang ni dia tak boleh nak buat dah, sebab dah ada. Membuat benda yang dah ada itu dipanggil apa? Tahsilul hasil namanya. Apa? Dah tulis ke belum? Jangan angguk-angguk kita tak tulis. Tulis. Tahsilul hasil tu bermaksud menjadikan benda yang dah ada. Membuat benda yang dah ada. Mana boleh nak buat benda yang dah siap. Buat benda lain boleh, yang dah siap tak boleh nak buat dah. Faham? Jadi bila yang 9 lagi tu, 9 lagi tu tak mampu, tak boleh nak menciptakan botol mineral ni, lemah tak? Lulus tak kehendak yang 9 tadi? Zahir tak dia punya kekuasaan dia? Nampak tak tu? 9 lagi tadi tak boleh pakai. 9 tadi tak boleh nak pakai. Sia-sia dia jadi Tuhan tu 9. Sia-sia lah. Tuhan apa sia-sia? Faham tak tu? Tuhan apa kehendak tak lulus? Yang lulusnya satu je, yang 9 lagi tak lulus. Padahal Tuhan. Mana boleh, akal tak boleh terima. Yang nama Tuhan ada lemah, akal tak boleh terima. Yang nama Tuhan kehendak tak lulus, akal tak boleh terima. Kecuali akal mereng je. Kecuali akal mereng boleh terima. Akal yang sengit boleh terima. Akal yang mereng 3 suku boleh. Orang yang waras akal tak boleh terima. Akal yang waras tak boleh terima, ada lemah pada Tuhan. Faham tak? Ngaji sungguh-sungguh. Tak ada kitab, beli kitab. Jangan ngaji celang-celup. Ikut nak datang, tak nak tak datang, tak jadi. Tak ada benda yang tak penting dalam kitab ni. Tak ada benda yang tak penting dalam kitab ni. Semua penting. Batu usahakan supaya istiqamah, supaya tidak tertinggal benda penting-penting.
Dan jika kedua-dua itu berselisih dan berbalah, satunya hendak menjadi, sudah dah habis tadi mana pula tu, satunya hendak menjadikan makhluk seperti langit, dan satu lagi itu pula hendak membinasakan langit itu. Satu nak buat, satu nak binasakan. Faham tak? Ada dua Tuhan, satu nak buat langit, yang kedua nak binasakan langit tu. Boleh faham? Maka padanya dua masalah, terbit pula situ dua pecahan masalah lagi. Sebab setan ni kan, dia punya tipu daya dia halus. Dia boleh ajak kita mikir benda pelik-pelik. Sebab tu dalam bab wahdaniyah ni, dalil aklinya panjang, dalil aklinya banyak. Sebab nak pintas bisikan-bisikan syaitan yang barangkali terbit dalam fikiran kita. Nampak tak? Syaitan dia boleh bisikkan dalam hati kita. Apa salah kalau Tuhan tu banyak? Satu buat langit, satu buat bumi, apa ada masalah, kata dia syaitan. Kita pula tak mengaji. Kenalah kita. Sebab tu suruh mengaji. Boleh pintas tipu daya syaitan tadi. Belit dah kot mana pun, insya-Allah akan selamat akidah kita. Tapi kalau tak mengaji, tak payah belit banyak-banyak. Dia bagi mukaddimah aja tersungkur dah kita. Kalau tak nak mengaji, dia bagi mukaddimah aja tersungkur dah. Dia tak payah tipu benda halu-halu, benda kasar-kasar pun tertonggeng dah iman. Yang pertamanya kalah satu dan menang satu. Apa maksud kalah satu tu? Kalah satu tu makna tak lulus kehendak. Menang satu maksud menang tu lulus kehendak. Faham tak tu? Kalah satu tu maknanya satunya kehendak tak lulus. Menang satu maksudnya satu lagi kehendak lulus. Tu maksud dia. Dobek, catat. Nanti kat rumah baca sendiri tak tahu. Kalah satu, menang satu, apa pula ni? Ni pasukan apa pula yang kalah, yang menang ni? Lepas tu suruh tulis. Beli pensel mahal-mahal, buat korek hidung, buat apa? Seperti satunya hendak menjadikan langit dan satu lagi itu hendak meniadakan langit itu. Dia tak boleh laju-laju ni, dia kena fikir perlahan-lahan. Tak boleh gopoh-gopoh. Perhati baik-baik masalah dia tadi. Ada dua Tuhan. Yang pertama nak buat langit, yang kedua nak binasakan langit. Maka yang hendak menjadikan langit itu, maka yang hendak menjadi itu, makna yang nak buat langit itu, dapatlah ia menjadikan langit. Makna lulus kehendak yang pertama, daripada tiada langit kepada ada langit. Makna kehendak yang pertama dah lulus. Ni yang Tuhan kedua pula punya cerita. Tengok. Dan yang hendak meniadakan langit, yang kedua kan, yang hendak meniadakan langit, tak dapat ia meniadakan. Dia nak binasakan langit yang dah ada tadi, tak dapat, tak boleh. Kenapa? Kerana sangat ketat, sangat sempurna dikawal akan dia, yakni oleh yang pertama tadi, yang jadi langit tu, yang buat langit tadi, dia kawal dengan sepenuh-penuh kesempurnaan pengawasannya, sehingga yang nombor dua nak membinasakan, tak dapat nak binasakan dia. Bila tak dapat nak binasa, maka lemah ia. Betul tak? Yang nombor dua tadi lemah tak? Tuhan tadi lemah tak? Lemah daripada meluluskan kehendaknya. Maka apabila lemah satu, nescaya lemah juga yang satu lagi itu. Sebab apa satu tu pun jadi lemah? Kerana sama-sama dipanggil tu, sama-sama panggil Tuhan.
terpalit dah dia sekali. Faham tak? Zaid tak boleh angkat batu. Ada batu seketul, Zaid tak boleh angkat. Dia kata, lemah betul lah manusia ni. Masuk tak kita? Tak apalah kalau kata lemah manusia, kenalah. Ni bila sebut lemahnya Tuhan, mana boleh. Mana boleh. Maka kalau seandainya lemahnya Tuhan tu, nak cari lemah juga yang satu lagi itu, maka tak dapatlah satu daripada makhluk ini. Takkan adalah makhluk ini. Kalau Tuhan tu lemah, tak adalah makhluk ini. Boleh faham tak sekarang ni? Tak boleh tak apa, tak faham tak apa, mengaji lagi. Allah yang bagi faham, bukan saya. Allah suruh kita usaha mengaji. Siapa usaha mengaji dapat pahala. Siapa usaha mengaji, Allah ampunkan dosa. Siapa usaha mengaji, Allah sayang, Allah redha, naik pangkat, naik darjat, walaupun dia tak faham. Faham ke tidak? Jadi jangan sebab tak faham kita ponteng mengaji. Jangan sebab tak faham kita tarik diri mengaji. Jangan. Allah suruh mengaji. Faham tak faham tu urusan Allah, bukan urusan kita. Kalau saya yang bagi faham, kelas kita tak payah 1 jam lebih, 10 minit dia dah. Saya baca kat ibu tu mineralnya, baca. Saya baca laju-laju tajuk ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, mai pakat minum seorang satu tutup ni. Beratur, Mufid beratur. Minum, teguk seorang sikit. Dah faham semua. Dah balik. Bukan kita bagi faham. Ada orang ngaji 5-6 tahun tak faham-faham ni. Kita baru mengaji seminggu tak faham apa nak pelik. Jangan tertipu dengan setan tu. Setan dalam hati tu dia kata, kau tak payah datang mengaji lagi. Buang faedah, dia tak ada faedah. Kau datang mengaji tak faham-faham, buang duit minyak. Kau penat-penat, baik kau duduk rumah tengok TV ke, main dengan anak cucu lagi baik daripada kau mengaji tak faham. Buang masa je kau ni, kata dia. Jangan pedulikan dia. Cakap dengan setan tu, setan, aku walaupun aku tak faham, Allah sayang aku, Allah ampunkan dosaku. Besok kalau aku mati, Allah tak tanya kenapa tak menuntut ilmu waktu hidup dulu. Cabut lagi setan tu. Dia kata, tak boleh pakai orang ni, buang masa aku. Dia cakap. Setan ni benci orang belajar. Ustaz nak tanya, kalau penyampaian Ustaz ni kurang, bagi kita kurang menarik lah. Macam mana tu Ustaz? Macam dia banyak baca je macam tu. Itu masing-masing punya persembahan. Ada orang yang boleh faham begitu, ada orang yang tak boleh faham. Tak disalahkan dia. Tak ada orang yang sempurna dalam penyampaian. Kadang-kadang orang lain boleh faham, walaupun dia baca dia tak ada orang lain boleh faham, tapi kita tak boleh faham. Itu masalah kita. Jangan biasa menyalahkan orang. Jangan biasa menyalahkan orang. Jangan biasa menyalahkan orang. Kita tak faham, kata ini salah aku, aku ni lemah. Jangan salahkan guru. Itu jaga adab kita. Orang lain boleh faham. Kadang-kadang ada terang begini, terang begitu, terang begini, tak faham juga. Nak salah siapa tu? Jangan salahkan guru. Jangan salahkan guru. Kita tak nafikan. Itu masing-masing lah, masing-masing rezeki masing-masing. Ada orang dia boleh mengaji dengan cara macam tu, dia boleh faham, mudah faham. Ada orang dia perlukan huraian yang lebih halus, lebih panjang, lebih banyak contoh baru faham. Tak apa, tak faham tak ada masalah. Kita dah mengaji dah kan, kita dah usaha mengaji kan, tak faham itu bukan urusan kita. Faham tak? Ngaji. Jangan aku malas nak pergi mengaji, ustaz tu terang dah apa malas, dah kena perangkap dengan setan kita. Setan tepuk tangan. Setan buat kenduri kendara. Meraihkan kejayaan. Dia kata hari ini telah tewas seorang penuntut ilmu. Nampak tak? Jangan. Dia pandai putar belit setan ni. Jangan kita rasa pandai lah. Dia lagi pandai menipu. Dah memang dia bahagian tu pakar, faham tak?
Allah memang ciptakan dia pakar menipu. Sebab tu kita Allah suruh minta berlindung. Ya Allah, lindungi aku daripada tipu daya setan. Sebab bukan lawan kita setan tu. Minta berlindung daripada Allah. Ya Allah, lindungilah aku daripada dipermain-mainkan oleh setan. Kita rasa macam tak tertipu. Rupa kena tipu. Berapa ramai profesor kena tipu, doktor-doktor kena tipu. Betul tak? Betul tak betul? Tak ngaku, tak nak. Profesor, doktor kena tipu. Mana contoh kena tipu? Sibuk dengan dunia, tak pedulikan akhir. Kena tipu lah tu. Kena tipu lah tu. Bijak tu, cerdik tu, nampak tak? Tapi tak peduli tentang Tuhan, tak tahu halal haram. Kena tipu lah tu dengan setan. Jangan ingat kita pandai belajar ilmu dunia, setan tak boleh nak tipu kita. Jangan perasan lah. Tak payah nak perasan lah. Aku ada universiti, aku ada gini PhD, gini kena tipu. Tak payah nak sombong lah. Ulama-ulama besar tu kena tipu juga. Ingat apa? Sebab tu jangan sombong. Kena takut, ya Allah, tolonglah selamatkanlah aku ni daripada tipu daya setan. Aku tak kuasa, ya Allah. Kalau kau tak selamatkan aku, sesatlah aku. Walaupun aku ni bijak, pandai ilmu dunia. Ilmu dunia apa barang. Tak payah sombong. Orang bijak, profesor pun kena tipu hakal. Kalau kita yang pro pisang ni, kalau profesor pun kena tipu dek setan nafsu, kita pro pisang ni apa? Setan kata yang baru masuk daftar kerja ni, dia kata kau pergi kacau ni, pokok ni. Kau orang yang ni pergi kacau ni. Dia ada peringkat dia. Kalau orang belajar, dia akan hantar yang ada pangkat sikit. Kalau yang alim, besok ni tuan-tuan perempuan ni dah alim, dah faham, dia hantar yang setaraf dengan tu. Faham dah tu? Kalau yang jahil-jahil yang tak mengaji ni, dia hantar yang prebet-prebet yang baru masuk hari ni. Tadi mau minta kerja, dia kata kau pergi berlatih, pergi sesatkan. Yang alim ulama besar-besar tu, dia tu dihantar yang general-general. Yang dah pencin panggil balik khidmat. Setan-setan ni dah pencin panggil balik khidmat. Tolong ni banyak ulama dah sekarang ni, kau tolong sesatkan dia orang. Iya sungguh. Sebab tu tak pelik ada orang yang alim tapi matinya sesat. Alim tapi mati sesat. Jangan main-main. Lepas tu jangan kita berani-berani. Jangan. Kena takut, ya Allah, tolonglah selamatkan. Aku takut, ya Allah. Jangan buat pasal tuan-tuan. Jangan sombong tuan-tuan. Jangan sombong. Kita ni selamat sebab Allah kasih limpah rahmat Allah je ni atas diri kita ni. Tak payah nak kagum dengan diri sendiri sebab aku ni hebat, sebab aku ni mengaji lah ni. Mengaji, ilmu ni makhluk. Hakikat yang menjaga akidah kita bukan ilmu ni, tapi Allah. Ilmu ni asbab, sebab bukan ilmu ni yang jaga. Nampak tak? Jangan kita ikut ilmu tauhid ni yang menjaga kita. Allah yang menjaga kita, asbab belajar ilmu ni. Faham tu? Macam makan ubat lah, yang memberi sihat Allah, asbab makan ubat, bukan ubat yang menyembuhkan. Akidah kita selamat asbab belajar ni, bukan ilmu ni yang menyelamatkan akidah kita. Allah yang menyelamatkan asbab kita mengerti ilmu ni. Faham? Yang memberi faham tu pun Allah. Bukan marah dah, nasihat. Minum air sikit. Jangan nak belagak pandai lah. Cakap orang putih berapa ramai orang putih kena tipu dengan setan. Orang putih asli tu, kita yang belajar bahasa dia apa sangat. Alih dulu kan tertelan buat main ni kan. Ngaji. Umur tak jadi syakatan. Umur tak jadi batasan. Dia kata, alah umur aku ni dah 60 dah.
Tak ada faedah mengaji dah. Siapa kata tak ada faedah? Siapa kata tak ada faedah umur 50, 60, 70 mengaji tak ada faedah? Siapa kata? Tahu ke umur kita habis bila? Katakanlah sekarang umur saya 70. Saya mengaji sekarang. Rupa-rupanya umur saya Allah nak bagi 200 tahun. Mustahil ke? Apa mak pula dah? Mak apa pasal pula mustahil? Dia boleh terperanjat pula dah. Apa nak mustahil urusan Allah? Betul? Jadi kalau hakikat umur saya 200 tahun, sekarang umur saya 70 tahun, muda tak? Mudalah 70 tahun tu kalau dah umur saya 200 tahun. Sebab tu jangan kita tertipu dengan setan tu. Kau dah 70 tahun dah, kau tak payah mengaji. 2 hari lagi kau meninggal, dia cakap. Dah terlambat dah. Tak terlambat lagi. Boleh jadi umurku Allah panjangkan. Umur kita 40, mengaji umur 40, boleh jadi umur kita 2000 tahun, mana tahu. Mustahil ke? Dia ketawa pula dah. Mustahil ke? Siapa kata mustahil? Siapa angkat tangan? Mana ada mustahil? Kan dah belajar harus bagi Allah tu. Kok Tuhan nak bagi umur kita 100 tahun lebih, 150 tahun. Kira sempatlah jadi ulama juga, walaupun dah mengaji umur 50 tahun, 60 tahun baru mengaji. Awal lah lagi tu. Syaitan ni dia pandai tipu. Dia psycho kita. Dia kata aku tak payahlah nak bersungguh-sungguh ngaji duha lah, ngaji zuhur lah, ngaji isyak lah, tak payahlah, kau dah nak mati lah. Kau kalau pandai pun jabatan agama tak ada nak panggil kau kerja. Kita pun tak iya juga tak payahlah. Ataupun alah ngaji gitu-gitu lah, habis dengar-dengar je lah, habis. Bersungguh, tak kira umur berapa. Tak ada kata umur dah macam ni, alah ngaji gitu-gitu, dengar-dengar. Dah siapa suruh kata ngaji gitu-gitu? Ini mengaji bukan benda main-main. Sungguh-sungguh mengaji. Banyak orang tertipu macam tu. Sebab tu tak dapat. Sebab niat dia tu tadi apa? Nak pergi dengar-dengar je lah. Moci-moci ni dah tua, umur dah maghrib masuk isyak dah ni. Pergi dongar-dongar macam tu lah. Dapat dongar lah. Nak beramal tak dapat. Sebab niat dia nak pergi apa tadi? Dongar lah. Dongar dah habis. Besok pergi lagi dongar dah habis. Itu yang mengumpet tak berhenti-berhenti tu. Sebab niat dia mengaji nak bukan nak beramal. Faham tak tu? Betulkan niat kita balik. Tak ada orang nak kata nak pergi dongar-dongar. Ni mentara ada masuk lapang lah pagi-pagi nak tengok TV pun, TV dah lama rusak. Anak suruh botolkan TV, tak boleh botol-botolkan TV. Jadi pada tak ada tengok TV, pergi lah dongar-dongar ni isi masuk. Tak ada. Botolkan niat nak mengaji kerana Allah, nak tahu hukum hakam Allah, nak beramal dengan hukum hakam Allah. Baru insya-Allah lah akan tolong kita beramal. Baru ada perubahan dalam ibadah kita insya-Allah. Ni pergi dongar innamal a'malu binniat. Kalau dah niat nak dongar, pergi dongar lah. Kalau niat dia nak isi masuk lah. Beramal tak dapat sebab bukan niat kita nak beramal, niat nak isi masuk. Isilah masuk tu. Bukan marah dak dah nasihat kan. Iyo. Kan ke takkan? Kan kau takkan? Tanya kan ke takkan, jawab kan dengan yo pula dah. Ni yang dalam ni live ni sama lah tu 2x5. Jangan lemah semangat, jangan kau tersaiko dengan setan tu. Setan ni nak saiko itu supaya kita jangan bersungguh mengaji. Faham tak? Baru dia ada moci dalam ni lah. Sahabat TikTok ni dia kata bila dia mengaji kawan-kawan dia ejek dia. Kata umur dah 60 apa nak mengaji buang masa. Bang tu. Yang cakap tu lah. Elok makin umur macam tu lah makin nak dokek dengan Allah. Tu jadi setan lah tu. Setan nak menjatuhkan semangat orang mengaji. Dia tak nak mengaji, nak jatuhkan semangat. Sebab tu di antara benda yang menghalang kita nak beribadat manusia. Tu jenis manusia yang menghalang kita nak buat ibadat. Jadi manusia nak mengganggu kita ibadat.
Kita nak mengaji, kita dah dapat kesedaran daripada Allah. Kita nak belajar, kita dah tahu kesilapan dan kelemahan kita. Penuh harap dengan Allah, ya Allah, walaupun umur aku dah macam ni, kau terimalah juga aku mengaji. Salah silap aku yang dulu-dulu kau maafkanlah. Aku mengaku, aku salah, aku mengaku ya Allah. Tiba-tiba dia datang, kata ayalah umur dah 60 nak mengaji, apa buang masa. Buang masa apa pula? Ni baru kata hargai masa, bukan buang masa. Tu tak semonggah perangai lah dia orang ni, manusia ni. Tu tak semonggah lah perangai. Patut kau bagi semangat. Baguslah. Ekor ni dan tengok semangat kau mengaji. Dan ni bila lah nak mengaji macam kau ni. Patut macam tu. Ni dia lomah kali. Orang tua tu dah lah lomah. Dia tambahkan ni yang dalam hati perut ni tadi. Dalam hati perut ni setan nafsu tadi. Kau tak payahlah, dah sonjok, dah maghrib dah. Tak payahlah. Tu yang dalam. Setan kepala hitam pula tadi. Setan kepala hitam tadi. Kau buang masa umur dah macam ni apa guna pergi. Nak mengaji dulu, muda-muda dulu. Dah tua macam ni, kau mengaji apa faedah ni? Siapa kata tak ada faedah? Siapa kata tak ada faedah ni? Tetap ada faedah kalau mengaji umur dah 90 tahun pun. Syaratnya kita mengaku kita dulu-dulu salah, leka dengan dunia, ngaku salah dengan Tuhan. Mulai saat ni, ya Allah, aku azam nak belajar agama sungguh-sungguh. Harap kau panjangkan umur aku, ya Allah. Walaupun dia tak sampai pandai, matinya syahid, matinya Allah ampunkan dosa yang dulu-dulu. Jangan main-main. Itu tawaran yang Allah bagi kepada orang menuntut ilmu. Lepas tu kita suruh duduk datang belajar dong. Ni kita duduk pada kopi. Mana nak tahu? Ngaji. Jangan lemah semangat. Untung apa? Dulu muda-muda disco, naik club, buluh in. Tahu buluhin? Apa tak tahu buluhin? Pak Maon tahu? Pernah tak Pak Maon? Sulah Yankee. Muda-muda. Tapi bila dah tua, dah dokek ke lubang kubur, dokek dengan majlis ilmu, dokek dengan masjid, sibuk dengan ilmu. Dalam hati perut mikir bila lagi kuliah. Itu yang dihebohkan saat nak akhir umur dia. Nampak tak? Matinya husnul khatimah. Matinya kebaikan, matinya kebajikan. Dan dibangkitkan nanti dengan penuh kemuliaan. Sebab apa? Penutup hidup dia tu baik. Biarlah dulu muda-muda cak kuncak macam-macam. Cak kuncak. Iya, betul. Joget lambak, habis terlambak semua. Joget lambak, apa lagi? Dondang sayang, apa lagi? Mandi sapa. Sapa marwah macam-macam lah. Macam-macam zaman dulu-dulu. Tak apa. Sebab tu kita ni bila Allah hidupkan kita, maknanya Allah nak suruh kita perbaiki penutup hidup kita tadi. Penutup ni yang penting ni. Kalau cantikkan secantik-cantiknya. Biarlah dulu masa muda-muda huduh sehuduh-huduh, buruk seburuk-buruk, kotor sekotor-kotor. Ni penutup ni. Usahalah sehabis-habis, usahalah sekuat-kuat mungkin. Cantikkan secantik-cantik, seindah-indah, selawa-lawanya dengan amal soleh, zahir dan batin. Matinya husnul khatimah. Nanti besok Allah bangkitkan di padang mahsyar bersama nabi-nabi, rasul-rasul, wali-waliullah. Daripada dulu kepada muda, duduk sekolah pondok. Muda dulu ngaji agama, sekolah pondok, tahfiz sini tahfiz sana, ngaji sini ngaji sana. Dah tua lepak disko, mati dalam disko macam mati lepak buang masa macam tu. Mana baik? Batu ada hikmah. Jangan kau ya Allah, kenapalah dah tua ni baru kau panggil dia mengaji. Dah tua ni baru kau jontik hati dia nak belajar agama. Tu sobat, itu hikmah lah tu. Allah nak suruh kita ni, nak jadikan penutup kita ni dokek dengan agama. Jangan nyalahkan Tuhan. Allah tu elok molek dah. Kalau kita dulu muda-muda mengaji, ni agak-agak ini jam ni, mana kita ni agak-agak? Kalau dulu lah,
Berapa ramai orang dulu-dulu mengaji, dan sekarang dah tak nak mengaji sebab apa? Dia dah mengaji dah dulu, dia dah pandai dah, apa nak pergi lagi, nampak tak? Jadi akhir hidup dia dah sibuk dengan benda-benda lain, tak sibuk dengan ilmu dah. Sebab apa? Dulu dah puas mengaji dah, nampak tak? Rugilah. Orang nak penutup kita tu penutup yang baik. Orang mati menuntut ilmu ni, walaupun hari ni dia baru mula, hari ni malam kan dia matinya syahid. Belum sampai baiki lagi tu, dia baru sodang mula nak belajar, baru mengaji, baru daftar. Malam kan malaikat maut ambil nyawa dia, mati syahid dia, husnul khatimah dia. Kita tak nak. Tu pedulikan orang yang cakap macam tu tadi tu. Pedulikan. Dia kata orang masuk umur dah tua macam ni. Doa kan, mudah-mudahan dapat taufik hidayah daripada Allah. Dia cakap macam tu sebab tak dapat taufik. Tu sebenarnya ujian Allah nak bagi, nak tengok secekal mana hati kita, sekuat mana hati kita nak melangkah mendekatkan diri kepada Allah. Allah datangkanlah ujian. Sebab perjalanan ibadat ni Nabi dah bosan dah, bukan senang tak. Penuh dengan kedukaan, air mata, kekecewaan, macam-macam. Tapi penghujungnya sampai ke tempat yang penuh dengan nikmat selama-lamanya, penuh dengan satu tempat yang penuh dengan kegembiraan selama-lamanya. Duduklah situ. Tapi nak sampai ke situ memang menangis, melalak, meraung, macam-macam. Itulah di perjalanan ibadat. Mana dia tadi? 49. Yang kedua yang keduanya seri kedua-dua. Apa maksud seri? Sama belen kan. Kita tengok cerita ni macam mana. Maka pada masalah seri ini jadi dua masalah pula. Yang pertama, seri dengan kalah kedua-dua. Mana dua-dua kehendak tak lulus. Seperti mana? Satunya menghendaki menjadikan satu makhluk, tak dapat ia menjadikan kerana dikawal ketat oleh yang satu lagi. Faham tak situ? Yang masalah ni yang pertama nak jadikan langit. Contoh, nak jadikan langit tapi tak dapat nak buat. Sebab apa tak dapat nak buat? Kerana dikawal oleh yang satu lagi. Dikawal oleh yang nombor dua ni. Tuhan yang nombor dua ni duk kawal sampai yang nombor satu tadi tak boleh buat dia punya kehendak dia. Nak buat langit tak dapat. Yang menghendaki, yang tidak menghendaki menjadikan makhluk itu. Dan yang satu lagi itu menghendaki beri tiada apabila yang dahulu itu menjadi. Yang kedua tadi, Tuhan yang nombor dua tadi, kehendak dia nak membinasakan langit tu apabila dijadikan oleh yang pertama. Maka tak dapat juga dia nak meniadakan. Dia tak dapat nak meniadakan makhluk tu. Sebab apa? Kerana makhluk itu tiada lagi. Kerana makhluk itu tidak ada lagi. Makhluk tu tak ada lagi. Nak membinasakan macam mana? Faham tak maksud membinasakan ni? Membinasakan ni maksudnya benda yang dah ada dibinasakan tu. Mana membinasakan? Tiba-tiba yang kedua ni kehendak dia nak membinasakan, tapi barang tak ada lagi. Nampak tak? Saya kata ginilah, kalau ada kereta nanti nak bawa lah, tapi tak ada lagi, tak ada kereta lagi nak bawa, lulus tak kehendak? Tak lulus lah, sebab benda tak ada lagi. Jadi tak lulus lah kehendak saya tu. Sama lah macam tadi ni, kehendak dia nak membinasakan langit, tiba-tiba langit tu tak ada, nak membinasakan macam mana? Sebab faham daripada binasa-binasa ni, benda yang dah ada dibinasakan, itu maksud binasa. Itu maksud seri. Kedua-dua kalah, kedua-dua tadi. Kedua-dua kehendak tak lulus. Yang nak menjadikan pun tak lulus, yang nak membinasakan pun tak lulus. Maka kedua-duanya itu lemah, kedua-duanya, kerana tidak hasil kehendak bagi tiap-tiap satu itu. Dan jika lemah keduanya, nescaya tidak dapatlah sesuatu daripada makhluk ini. Dan iaitu tak ada makhluk batil, salah. Kerana makhluk ini sudah ada ia makhluk dengan musyahadah. Apa maksud musyahadah? Dengan mata. Perasaan. Musyahadah di pandangan mata kepala. Musyahadah makna pandangan mata kepala. Ini kita pandang ni musyahadah kan? Pandangan mata. Musyahadah dah pandang. Nak kata makhluk tak ada, bohong. Kenapa bohong?
Ni dah ada makhluk ni dengan musyahadah, dengan dipandang oleh mata dan nampak makhluk ni. Musyahadah mana dipandang oleh mata. Kalau musyahadah dalam bab tasawuf lain. Musyahadah dalam bab tasawuf lain. Itu pandangan mata hati, itu lain. Apa saja ni pandang mengingatkan dia kepada Allah, itu musyahadah tasawuf. Pandangan mata. Ni mana pandangan mata kepala. Dia pun musyahadah dalam ilmu tasawuf saja. Itu pandangan Mata zahir. mata batin. Ni pandang botol mineral ni, hatinya teringat kepada Allah. Pandang meja ni, hatinya teringat kepada Allah yang menjadikan. Pandang kepada semut yang berjalan tu, mengingatkan hatinya kepada Allah. Musyahadah juga. Itu musyahadah. Itu istilah tasawuf. Kemudian kalau begitu tetaplah Tuhan itu satu, tidak berbilang-bilang. Kalau begitu Tuhan itu satu lah, tak boleh nak kata berbilang-bilang. Sebab kalau kata berbilang-bilang membawa kepada mustahil. Kalau kata Tuhan berbilang-bilang membawa kepada lemah Tuhan. Daripada awal kan, perasan tak? Perasan tak daripada awal dalil nakli ni, dalil akli ni, awal lagi, daripada awal mana awal? Yang pertama bersetuju, daripada situ. Masalah yang kedua daripada situ. Daripada awal dalil akli ni semuanya memberi jawapan apa? Lemahnya tu. Betul tak? Perasan ke tidak? Yo lah tu. Daripada awal lagi tu kan. Masalah pertama, bincang dapat jawapan lemah Tuhan. Masalah kedua, bincang dapat jawapan lemah juga Tuhan. Masalah ketiga, bincang lemah juga Tuhan. Jadi semua masalah daripada awal itu sampailah ke nihayat, semuanya membawa kepada lemah Tuhan. Itu semua asbab daripada apa tu? Mengatakan Tuhan tu berbilang-bilang. Jadi akal tak boleh terima. Kalau berbilang-bilang Tuhan membawa kepada lemah Tuhan. Mustahil berbilang-bilang Tuhan. Tuhan mesti satu. Tuhan mesti satu, tak boleh berbilang-bilang. Ngaji. Kalau kawan-kawan baru mengaji kitab tauhid sekali, dua kali tak faham, itu dah memang adat. Itu adat, kebiasaan. Mengaji tauhid, khatam sekali, dua kali, tiga kali, tak faham, itu biasa. Tak payah nak polik lah, tak payah nak sentap lah, tak payah nak berkecil hati. Kalau 3-4 kali mengaji tauhid tak faham, tak payah nak berkecil hati. Itu kebiasaan. Faham tak tu? Yang peliknya tak pernah mengaji, sekali mengaji faham 100%. Ini pelik. Ini sangat-sangat pelik. Apa yang dia makan orang ni? Dia makan apa ni? Apa amalan dia? Kat mana-mana saya mengajar kitab ni, baca kitab ni, kat mana-mana banyak-banyak tempat, semua macam tu. Sekali khatam, 2 kali khatam, 3 kali khatam, tak faham. Itu biasa. Jangan sebab kita dah 3 kali khatam tak faham, tarik diri lah. Dah. Itu biasa. Jangan lagi. Yang peliknya kalau baru sekali mengaji faham elok-elok, ini pelik, ini orang ni. Ini menyalahi hukum adat namanya. Macam tu lah. Benda mahal tadi kan saya cakap kan. Ini bukan barang pasal malam. Kena bersungguh, penat lelah, jangan mudah kecewa. Macam mancing, nak dapat ikan mahal-mahal tu ingat senang boleh tangguh tepi-tepi pantai ke? Kena berjemur. Orang kata bodoh je, buang masa. Kau tak tahu, kau diam. Buang masa, tunggu. Kau tak tahu orang tu tunggu dia selawat berapa ribu kali dia dapat. Nampak tak? Lepas tu kena sangka baik dengan orang. Itu ni tak habis-habis sangka jahat dengan orang. Nampak tak? Kalau mancing tu melekakan daripada zikrullah, ada buang masa. Tapi kalau dengan mancing tu asbab hatinya dekat dengan Allah, jadi mulia lah pula situ. Faham tak? Lepas ni jangan kecam orang mancing. Jangan.
Sambil tunggu ikan mati atau zikir tu. Usaha, ikhtiar, kemudian serah kepada Allah, kemudian sabar, kemudian redha dengan ketentuan rezeki. Kadang dah sampai ke atas, putus. Baru ni semalam kawan joran melengkung macam tu sampai ke pipuk putus. Nak tengok hati redha ke menyumpah ke apa, kita tengok. Ingat senang ingat sia-sia tak kita lah. Pancing lagi. Esok pergi pancing ni. Esok air dah besar lah, tak boleh. Kena tengok air juga. Sebab tu kadang-kadang kalau saya minta uzur tu adalah hal tu. Alah, dah tuan-tuan je ada hobi ke? Saya ni apa? Bukan manusia. Bagilah can juga nak melihat keindahan alam. Ni dia kata, ustaz cuti tak boleh. Wah, dia cuti boleh. Sesnya pergi melancong bawa anak bini pergi berjalan tak apa. Ustaz sekali tak datang. Kita tak boleh dia tak apa. Banyak cantik. Ingat ustaz-ustaz tu guru ni apa, dia robot ke apa? Dia tak ada nafsu. Dia manusia lah. Dia bagilah can dia sungguh tu tubuh tu yang lain bukan saya yang lain. Dia tak ada masa semua, dia tak ada masa. Masa dekat rumah sekejap masa dia dekat tempat kuliah banyak. Pagi dia ada kuliah, duha dia ada kuliah, lepas kan dia ada kuliah. Dia balik rumah dalam 2 jam kan dia balik kuliah Zuhur pula. Kan dia kuliah balik kan petang asar dia kuliah pula. Dia balik sekejap kan kuliah maghrib balik pukul 10 pula. Balik anak bini dah tidur lah. Bila dia rehat dah tahu. Bila masa dia rehat, bila masa dia nak bawa anak-anak pergi jalan macam tak ada tuan-tuan. Sebab tu kita kena fikir juga dia orang tu. Dia orang lah, saya tak ada, saya tidur je kerja saya. Jadi ada maksudnya. Itulah, mudah-mudahan Allah sajalah yang balas. Maknanya Allah Sayyidina Muhammad Allah Sayyidina Muhammad masa tu, masa dia dengan keluarga dia tak ada, mudah-mudahan Allah lah yang bayar dengan syurga untuk anak isteri dia, mudah-mudahan. Dah memang sungguh dah gitu. Kadang perjalanan nak pergi kuliah juga, perjalanan kadang lebih daripada masa kuliah lagi. Kadang perjalanan 2 jam, kuliah sejam gitu. Kadang-kadang jalan setengah jam tak dapat, nak jam pula dah batal kuliah, masa dah buang gitu. Macam maksudnya lagilah masa dia orang lihat sekali, selalu air kecil bukan tiap hari, air kecil sebulan 2 kali. Ya pakcik kan? Boleh pakcik? Boleh. Tentulah. Tapi memang betul lah pakcik. Kita memang betul lah. Seronok macam ni. Kalau dapat sebelum kalau tak dapat tu kena sabar, korang balik kena kawul lagi dengan kawan. Kau dah cakap tadi kan jangan pergi kan ni, kau kan tengok dah tak dapat nampak, tu nak sabar. Tapi bila dapat tu dia punya puas hati, seronok bawa balik rezeki yang dapat, jangan payah dapat bagi keluarga makan puas hati. Ya Allah, sebenarnya lah macam tu kau tak tahu. Dia kata apa payah pergi beli kat pasar je lah. Yalah, memang dekat pasar tapi tak ada kelazatan bab situ, tak ada lah, tak ada cabaran ni. Okay, dah saja cerita sikit-sikit tu sebab dah lama tak pergi mancing. Sabar je dah. Dan mana tadi? Dan yang keduanya, Seri dah sudah tadi kan? Maka keduanya itulah, dan jika lemah keduanya saya tidak dapat sesuatu daripada makhluk ini, iaitu batil, kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Kalau begitu tetaplah Tuhan itu satu, tidak berbilang-bilang. Dan masalah yang kedua, wallahu a'lam. Habis tanda situ muka 49. Ni kan tuan-tuan nak balik, nak masak lagi macam-macam singgah pergi pasar beli barang dapur lah, ini dah itu dah. Jadi cukuplah saya kat situ. Ada sikit je lagi, sikit lagi kuliah akan 1
Minggu depan penawar bagi hati, satu lagi kitab ni insya-Allah buah habis bab ni. Buah dia ni paling panjang sekali tu. Bab buah dia ni yang paling panjang sekali. Bukan nak? Sebab dalil dia banyak. Dalilnya banyak. Kerana tipu daya nafsu setan ni nak mensyirikkan Allah ni banyak. Dia boleh datangkan fikiran macam-macam. Dia kata apa masalah kalau Tuhan banyak? Tuhan banyak lagi. Bagus kata dia. Dia bisik ke sini, dia pusing ke situ, dia pusing ke sini, dia pusing ke situ. Sebab tu ulama buat siap-siap dah, pintas awal-awal. Imam Ghazali kata cara nak berperang dengan setan ni, pertama sekali kita mesti kena tahu dia punya cara menipu. Kita kena tahu dulu. Dengar ni. Kita kena tahu cara dia menipu. Setan ni kata ulama dia macam pencuri. Tabiat dia macam pencuri setan ni. Bila pencuri nak datang mencuri, bila pencuri itu tahu yang tuan rumah dah tahu dia punya plan nak curi, dia datang tak mencuri? Dia tak jadi datang. Nampak tak tu? Setan pun macam tu. Bila setan tu tahu hamba Allah ni dah tahu cara dia nak menipu, dia takkan ganggu. Kena nawak perasaan. Lawan dengan ilmu. Setan bila dia dapat tahu yang hamba Allah tadi dah tahu cara dia nak menipu, nak memerangkap, dia tak akan kacau. Dia akan datang acah-acah gitu je. Cuba nasib, kok lepas. Dia cari yang lain pula. Dia guna teknik lain pula. Nampak tu? Tapi kalau orang tak tahu, dia akan datang macam pencuri tadilah. Bila pencuri tadi yakin tuan rumah tak tahu perancangan dia, dia akan datang melompat. Tapi kalau dia tahu tuan rumah dah tahu rancangan dia, dia tak akan masuk. Tu ulama buat perumpamaan supaya kita mudah nak faham cara setan menipu. Sebab tu kita kena belajar supaya kita boleh mengetahui bagaimana cara setan menipu, apa teknik dia. Jadi kita boleh hati-hati, boleh waspada, faham tak? Kalau kita tak tahu, mana tu yang jadi mangsa selalu tu. Jadi bila kita dah tahu ni, adalah peperangan sikit, maknanya sengit dah juga peperangan tu. Kalau tak kan jenis menyerah. Macam tu lah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Hari ni rasa macam tak ramai je. Ya? Mulut masin. Dia kumui laut lah tu. Mulut masin, doa makbul. Mulut masin ni doa dia makbul. Apa yang dia cakap tadi tu ghalibnya jadi. Bukan jadi itu sebab perkataan dia. Jadi itu sebab kehendak Allah. Jangan dia berasa hebat pula. Hujan petang ni, tiba-tiba petang hujan. Kita pun telefon dia, Iman, betul lah pergi tadi kau kata hujan ni, hujan masin mulut kau. Apa tahu siapa aku? Itu sombong. Jangan macam tu. Maknanya Allah kehendak dah berlakunya hujan tu muafakat dengan perkataan yang keluar daripada mulut hamba dia tu. Bukan kebetulan tak, bukan kebetulan tak, memang muafakat dengan kehendak Allah. Contohnya mulut masin ni di antara orang-orang yang Allah jadikan mulut masin ni wali-waliullah. Sebab tu kita kena takut, kena risau, kena bimbang. Dia orang ni orang yang sangat sabar. Tapi jangan minta dia bercakap. Jangan minta dia bercakap, jangan minta dia berdoa. Sebab jenis orang yang dah naik maqam waliullah ni, doa dia tak dihijab dah. Sebut dalam kitab sana, cukup dengan dia terlintas dalam hati, Allah akan kabulkan. Cukup dengan dia terlintas dalam hati. Kalau dia terlintas dalam hati benda tak elok untuk kita, Allah akan kabulkan tu. Dia sampai peringkat situ. Tapi biasa orang jenis macam tu, dia orang yang sangat sabar, macam orang yang kasyaf tu, orang yang amanah, bukan jenis mulut longkang macam kita.
Jadi orang yang simpan rahsia. Wallahu a'lam. Okey dah lah. Jom balik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doa pada Allah, ya Allah, dengan berkah majlis ilmu kita pada pagi ini, dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keberkahan para malaikat yang hadir berhimpun dalam majlis ilmu, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita, ibu bapa mertua kita, adik-beradik kita, ipar-duai kita, sepupu-sepapat kita, anak-anak buah kita, jiran tetangga kita yang muslimin, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita semua yang sedang diuji oleh Allah dengan kesihatan. Moga diberi kesihatan, keafiatan yang baik, serta diberi hati yang sabar, redha, sangka baik dengan Allah. Kemudian kita doa juga pada Allah, mudah-mudahan kita sentiasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sentiasa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Taala beri taufik supaya kita ni bersibuk, akalnya, pikirannya bersibuk, hatinya bersibuk, tubuh badannya bersibuk dengan perkara-perkara ibadat, dengan hal-hal akhirat. Yang mudah-mudahan kita semuanya direzekikan oleh Allah husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita peluang mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah bagi taufik kita, lidah kita supaya banyak-banyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengkabulkan segala doa, segala hajat yang tersurat, yang tersirat, yang baik-baik moga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kesihatan, keafiatan yang baik. Mudah-mudahan Allah memberi keberkahan dalam apa jua usaha dalam mencari rezeki. Mudah-mudahan Allah memberi keberkahannya, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah lahirkan di kalangan kita anak-anak, cucu, cicit, ciak yang soleh, yang soleha. Mudah-mudahan Allah lahirkan di kalangan keturunan kita wali-waliullah yang akan mendoakan kita nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Mengaji sungguh-sungguh, betulkan niat, jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa kita bermohon kepada Allah, moga Allah memberikan kemenangan kepada Palestin, kepada pejuang-pejuang mujahidin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hantar tentera-tentera Allah dalam memenangkan peperangan di sana. Begitulah juga menyelamatkan sekalian umat Islam daripada kezaliman orang kafir harbi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina ma ahli qutri unsa wa dhakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Lupa. Jap, jangan balik dulu. Jangan balik dulu sekejap. Saya nak promote ni. Ada sahabat kita, jemaah kita sini, dia ada nak minta promotekan dia punya produk ni, Habbatus Sauda. Dia bentuk kapsul macam ni. Habbatus Sauda 100% minyak original. Nampak tu? Dalam ni ada 40 butir 40 butir peluru. 40 butir. Kemudian harganya berapa ringgit tadi? 12 ringgit sahaja. 12 ringgit sahaja. Jadi Habbatus Sauda ni di antara makanan sunnah lah. Jadi barang siapa yang nak, bolehlah bertemu dengan jemaah kita. Mana dia? Kau nak beli tak tahu lah siapa orang Mana dia? Ada dekat situ. Nanti bolehlah
Okey dah, saya dah promote dah. Jadi bolehlah bantu-bantu RM12 insya-Allah. Jadi asbab Allah beri kita kesihatan, keafiatan untuk beribadat insya-Allah. Okey dah, boleh bersurai. Boleh beli. Sama-sama insya-Allah. Haji, Haji. Terima kasih, Makcik.